changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand the crying. We thought we'd paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on us. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ya Aisyah, iyyaki wa muhkarati az-zunub fa inna laha minallahi ta'ala taliba. Wahai Aisyah, awaslah dari dosa-dosa yang kecil, sebab pasti ada tuntutan daripada Allah Ta'ala. Dan perumpamaan dosa-dosa yang kecil bagaikan orang yang mengumpulkan kayu-kayu kecil, kemudian sesudah terkumpul menyalakan api daripadanya. Di dalam kitab Taurat tertulis, siapa yang menanam kebaikan pasti mengetam keselamatan. Di dalam Injil tertulis, siapa yang menanam kejahatan pasti mengetam penyesalan. Dan di dalam Al-Quran ada ayat, man ya'mal su'an yujzabih, ya. Siapa yang berbuat kejahatan akan dibalas. Jadi Nabi SAW dia pesan, dia peringat kepada isteri dia yang bernama Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, dia kata, dosa-dosa kecil ni kamu kena beringat, kamu kena beringat dengan dosa-dosa kecil. Jadi Nabi untuk orang panggil orang yang terdekat dengan dia, ialah dia ada keyakinan bahawa orang yang dekat dengan dia tu, yang bernama isteri ke anak, dia hanya pesan benda-benda yang kecil-kecil. Dosa yang besar dia tak pesan dah, dia tak peringat, ya. Jadi untuk Aisyah ni pula, dia punya hebat dia adalah perawi hadis. Banyak-banyak isteri Nabi tu, Aisyah lah yang hebat sekali dari sudut ilmu, dan pernah terlibat di dalam peperangan. Itu hebat dia, ya. Adapun isteri lain tu dia, ialah maknanya kalau nak kata tu, dia tidak banyak sangat merawi hadis, tidak disebut sebagai orang panggil menonjol dalam meriwayatkan hadis, ya, dan juga di dalam peperangan. Tetapi Aisyah ni dia terlibat dalam meriwayatkan hadis yang banyak, dan juga di dalam peperangan. Jadi atas dasar itu maknanya Nabi sebagai isteri yang dekat dengan dia, selalu duk peringat benda ni jangan buat apa benda. Jadi antara benda yang dia peringat, dia tak peringat dah benda-benda yang dosa besar ni, jangan curi, kan. Jadi Nabi peringat apa dia? Dia kata dosa kecil.
Dia kata kamu kena beringat dengan dosa-dosa kecil. Sebab macam mana pun Allah Ta'ala akan minta rekod daripada para malaikat untuk nak tengok dosa kamu yang kecil tu. Dan di situ dia perumpamaan, dia bagi satu perumpamaan, dosa kecil ni macam kayu-kayu kecil. Dia mudah kalau dikumpul banyak, pasang api sikit mudah terbakar. Kalau hak besar payah juga kan, sepuntung payah. Ini dah hak kecil ni, dia mudah membakar. Maknanya dosa kecil ni kalau terhimpun bahaya, bahaya. Jadi sebab itu seterusnya pengarang kitab ini membawa apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Dia kata siapa yang buat baik pasti akan mengetam keselamatan. Keselamatan apa bermaksud? Apa maksud dia? Bermaksud satu kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Dah selamat, berjalan jauh, nak pergi mana, ada juga gundah gulana orang panggil kan, nak pergi bawa kereta daripada apa ni Kuala Lumpur nak pergi ke Johor, walaupun highway tapi aksiden sepak, gundah gulana tu ada, entah apa benda nak berlaku kita pun tak tahu. Tapi alhamdulillah sampai ke Johor Bahru selamat. Bila sampai selamat itu, dengan selamat kita tenang hati. Hak menunggu kita sana pun senang hati sebab selamat sampai. Kita pun senang hati pasal apa? Selamat sampai. Jadi keselamatan ini dia menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi siapa saja yang melakukan kebaikan, dia akan mengetam keselamatan. Maknanya apa dia? Dia akan mengecapi dan merasai kebahagiaan dalam hidup. Baik, apa benda yang agak-agak yang kita nak rasa kebaikan? Kebaikan antaranya yang paling penting ialah dari sudut pendidikan anak-anak dan juga isteri. Jaga anak, jaga isteri elok-elok, itu pendidikan. Kebaikan, jangan kita fikir kebaikan kita sumbang duit, kebaikan. Nasihat orang kebaikan, tapi untuk ku anfusakum wa ahlikum nara kena ada. Itu nombor satu. Baik, kalau itu yang kita lakukan, kita jaga, kita buat kebaikan dengan menjaga anak bini kita, maka cuba tuan-tuan imagine, kita jaga elok-elok, anak isteri kita pun elok-elok, semayang pun cantik, tutup aurat semua cantik, apa perasaan tuan-tuan? Tengok isteri tutup aurat, anak perempuan tutup aurat, semayang okey. Bila cerita semayang ni ada satu, saya ingat berkenaan dengan diri saya lah, orang tanya tu saya kena jawab jugalah, kut-kut tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah mikir seorang, duk tengok Ustaz Hamzah ni mari lewat sikit lah. Sebab ada satu orang tanya, baguslah dia tanya tu bukan kerana nak orang panggil nak pelekeh ke apa dah, dia tanya betul. Saya tengok air muka dia tu, dia tanya betul. Dia kata nak tanya sikit, kenapa Ustaz mari lewat subuh subuh. Saya mari tu orang dah semayang dah kadang-kadang. Maknanya Zahir dia ada bercerita lah, sebab dia kata nampak Ustaz tak sempat nak semayang sunat sebelum subuh. Kan semayang sunat sebelum subuh tu bagus kan, besar pahala dia. Jadi saya jawab, sebenarnya saya pastikan dulu anak isteri saya bangun. Bangun. Budak-budak sekolah sekarang kan, kalau tuan-tuan tengok time cuti pun saya akan bawa ke sini. Dan budak-budak ni kita kejut dia kan, kita kejut dia tu maknanya ialah kadang-kadang rapat, dia pun ada jam juga, dia tengok dah maknanya subuhnya pukul berapa, dia tahu budak-budak. Jadi kita kadang-kadang letih lah, letih. Tetapi sekurang-kurangnya kita rasa senang mari ke sini, anak-anak semua bangun dah. Cuma saya tanya sikit orang yang bertanya tu, saya tengok dia tak ada tu, saya bolehlah bercerita. Entah tadi duduk belakang tak tahu. Tak ada apa, ini pun bukan nak cerita pasal itu lah. Maknanya dia orang muda lah. Orang muda ni dia semangat. Dia semangat. Entah punya isteri kerja tak? Dia kata tak kerja.
Masa yang tak nak mari tu isteri bangun tak? Ada dia kata biasa anak balik pukul 6.30 baru bangun. Kan? Kadang-kadang kalau dengar kuliah 6.45 sampai rumah 6.45 baru bangun. Hak bangun awal kerana pergi kerja tu dia tidak orang panggil tak solid lah kan. Dia bangun kerana nak pergi kerja. Kita nak pastikan anak isteri kita bangun kerana nak sembahyang. Dan sembahyang sebelum subuh tu sebenarnya anak dah sembahyang siap kat rumah dah. Jadi anak cerita kat dia, anak sembahyang siap kat rumah dah. Sementara budak-budak ni siap ataupun budak-budak ni confirm bangun ke apa benda, anak siap sembahyang. Bila bangun dia dah siap sembahyang sebelum subuh, dia orang dah sembahyang dah sebab nak pergi sekolah. Kan? Hak mana nak pergi sekolah, isteri pun dah bangun, okey kita puas hati, marilah. Ya. Sebab benda itu semuanya Allah Ta'ala akan tanya kita. Kan? Allah Ta'ala akan tanya. Takkan awak seorang je nak jadi baik? Yang kita selalu duk dengar cerita ustaz yang kata ayah masuk dalam syurga tapi ditarik oleh anak, ditarik oleh isteri. Inilah cerita dia, kita tak jaga anak isteri kita. Ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan sebelum hari tu pastikan anak-anak isteri kita tu kalau ada cucu, biar cucu kita bangun. Ya, lepas tu dia nak pergi sekolah, dah bangun tu maknanya tak apalah, kita marilah kan. Jadi itu dia. Baik, jadi kebaikan kita jaga anak isteri kita tu, kalau dah dia jadi baik, apa lagi tuan-tuan result dia? Ending kehidupan kita ni. Tengok anak sembahyang bang pun dah cukup dah. Tak payahlah sembahyang sunat beria, salah begitulah nak cerita. Kan? Kalau anak kita sembahyang bang cantik tuan-tuan, perempuan pakai tudung, tak payah dia nak puasa sunat, nak sembahyang sunat tahajud, tak payah. Ya. Hati dah tenang dah. Apatah lagi kalau anak kita didik sampai peringkat kita tak suruh lepas subuh dia baca, balik-balik baca Quran, dengar baca Quran. Tak suruh pun, benda tu sunat. Sembahyang subuh wajib. Ya. Tapi kalau dia tak baca Quran, kan, okey. Hak besar-besar dah tu maknanya kita tengok kita bangkit, dia dah bangkit dah. Ya. Kita dengar, kita bangkit pukul 4 ke pukul 5 ke, ada yang terdengar dah baca Quran. Tapi hak adik kecil-kecil ni jenis orang panggil budak, peringkat budak lagi, okey. Kita mungkin dia lah atas dasar budak, dia style budak, anak lelaki pula. Ya, hak perempuan tu nampak okey sikit, stabil. Kita dah bagi ilmu agama, suruh dia belajar agama apa semua, okey, dia boleh bangkit awal. Baca Al-Quran lagi. Ya. Time Isnin Khamis kita dah tak larat dah dengan ubatnya apa benda, nak puasa pun tak apa, nak boleh dah. Kan? Sebab duk makan ubat ke apa benda, dia boleh puasa. Siapa yang ajar? Boleh jadi kita lah sumber dia, tetapi kita ajar, kita hantar dia ke sekolah agama, satu kebaikan. Bila dah dia buat benda-benda yang kebaikan, yang berbentuk baik itu, maka kita tak dan mengetam benda tu di hari akhirat. Dalam dunia ni kita dah ketam dah benda tu, kita dah merasai nikmat. Macam ketam padi, lepas ketam padi dapat nikmat, boleh makan padi yang fresh. Ya, senang hati kita tengok anak isteri kita. Baik, siapa yang menanam kejahatan pasti mengetam penyesalan. Ya, ini tak boleh lagi je. Kalau kita ambil ni contoh mana kehidupan dalam rumah tangga, ya, antara kejahatan, kesilapan ke mak ayahnya ialah dia tidak beri perhatian pada anak-anak dia. Last kali dia akan menyesal. Bila dah tua besok, Allah Rabbi, bila tengok bini mati, anak seorang je hak baca Yasin, ada 9 anak, hak lain tak reti. Sudah dah. Ya? Dalam hati dia kalau gini keadaannya, cukup menyesal, kecewa. Ya? Ataupun suami mati, isteri pun tengok suami mati, tengok anak, Allah, hak lain tu imam, ustaz, orang surau mari baca Yasin sebelum mati kan. Intai-intai duk perhati selama ayah duk terlantar tu, seorang dua orang je anak hak reti baca Yasin. Baru menyesal. Tapi tak boleh buat apa dah. Nak cakap mak, takkan kau tak baca Yasin untuk ayah kau sakit tu? Takkan nak cakap lagu tu dah? Dah tahu dah memang dia tak baca tu sebab tak reti. Pasal apa tak reti? Sebab silap jahat kitanya tak ajar di masa kecil. Itu saja. Jadi kita ketam penyesalan dia.
Itu cerita bab rumah tangga saja ya. Dalam Al-Quran disebut siapa yang berbuat kejahatan akan dibalas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Besok hari Jumaat, jadi seperti yang kita harapkanlah, kalau boleh kita pakai derma besok untuk PA system dan juga kapet ya. Kalau boleh kita cuba pakai 1,000 seorang, bawa cek masing-masing pendrive ke, ataupun kalau tak ada 1,000 pun tak apa, bagi sekadar yang termampu. Dan kita punya AJK kita akan kutip, akan pergilah, bukan paksa pergi seorang-seorang. Kalau tuan-tuan berasa nak derma tapi tukang kutip tu tak pergi, tuan-tuan panggil dia ya. Kalau berasa ada lebih, bagi 2,000, 3,000 lagi cepat kita beli ya. PA system kita nak selesai cepat, sebab kita nak buat program yang agak besar sikit lah, besar-besar lah ya, selepas pada ini. Wallahu a'lam.